Pakai tasbih, subhanallah. Dia tak faham. Subhanallah 2 kali. 3 kali subhanallah masih tak ubah lagi dia punya kesilapan. Apa kita kena buat? Mufaraqah. Tapi bagaimana kaedah mufaraqah? Perlukah dibatalkan sembahyang? Tak perlu. Kekal saja di soft, sembahyang saja. Tak perlu, aduh 3 kali subhanallah pun tak dengar lagi, aku tension betul lah imam pencen. Jom. Komat. Tension betul lah. Aku cuba sikit lah. Aku nak balik tengok berita. Tak ada. Kau kekal je sembahyang. Jangan sampai orang luar tahu pergolakan dalam masjid. Oh dia bergaduh. Tengok ada 2-3 sop lah. Jangan. Kekal kau sembahyang je seorang-seorang. Halus permainan yang Nabi ajarkan. Supaya masjid ni mesti jadi contoh kepada orang. Walaupun dalam dia ada problem, jangan nampakkan kepada orang. Sebab kita di luar masjid, di luar pagar masjid, masalah banyak. Kalau perselisihan faham, kalau cerita hal politik, la ilaha illallah. Saya ingat politik tak pernah habis ya. Ingatkan lepas PRU apa selesai, tak pernah selesai. Kita ni tak tahu suka betul politik ini. Tapi jangan salahkan politik. Dia ada seni dia. Saya selalu pesan, kita orang awam jangan ikut gentak orang politik. Orang politik dia profesional. Dia bergaduh tu, dia boleh baik. Dalam sidang DUN dia berlawan. Wah. Dalam Dewan Rakyat dia berbahas. Wah. Minta laluan. Bum. Tapi luar dewan dia berkawan. Minum kopi, isap sigar, sembang, wah. Masuk dewan dia lawan balik. Dia orang profesional. Kita orang kampung tak ada. Kita politik, lawan. Tengok pemimpin-pemimpin kita berlawan, kita pun marah. Tapi kita tak tahu dia sama dia baik. Yang kita ni dah balik ke rumah mengasah parang lah. Serang-serang. Oh nak berjihad, nak itu macam-macam. La ilaha illallah. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar. Main datang masjid. Tenangkan jiwa. Hadirin hadirat sekalian. Mulakanlah cinta kita daripada masjid. Sebab itu masjid kita perlu buat persiapan yang hebat. Pernah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh orang, "Wahai Umar, apa tanda sebuah kampung tu ada keberkatan?" Dijawab oleh Umar, "Kampung yang berkat tengok masjid. Kalau masjidnya lebih cantik daripada rumah orang, itu tanda ada keberkatan lah kampung itu." Jadi dalam konteks masjid kita, saya ingat masjid kita lah paling lawa berbanding dengan keliling-keliling ini. Berkat dah kita satu. Orang tanya lagi, kalau memang bangunan masjidnya cantik, apa lagi indikator lain? Wahai Umar. Yang kedua kau tengok sembahyang jemaahnya ramai itu pun tidak. Sembahyang jemaahnya. Orang tanya lagi, kalau sembahyang jemaahnya dah ramai wahai Umar, apa lagi indikator yang lain? Maka kata Umar Al-Khattab, baiklah kau tengok sembahyang subuhnya. Ramai itu pun tidak. Kalau sembahyang subuhnya ramai, itu indikator masjid itu ada keberkatan. Sebab itu kita sama-sama mendoakan masjid kita ini, antara yang paling kita patut masukkan sebagai sasaran ataupun target kita adalah subuh berjemaah kita ramai. Benda ni tak mustahil dibuat. Banyak dah negeri-negeri yang melaksanakan program solat subuh perdana. Banyak. Dah ada masa pergi datang kita menengok sampai ke bawah penuh orang. Ada juga kadang saya gua bertanya pada Tok Imam besar, Imam satu, awak buat macam mana orang ramai ni, berapa bas mengangkut ni? Tak ada bas semua datang sendiri. Hebat betul, jampi macam mana? Tak ada jampi, pakai cabutan bertuah. Patutlah ramai. Cabutan bertuah, nombor diletakkan di bawah sejadah. Jadi masing-masing datang, habis sembahyang selak sejadah. Ada cabutan, pukul 8 kan datang untuk nak ambil cabutan. Ikhtiar dia nak meramaikan orang. Jadi. Masalah masjid negeri kalau nak buat, fikirlah cara lain pula, takkan cabutan bertuah pula. Karnival ni sebahagian daripadanya. Nak ngumpulkan orang datang sembahyang jemaah. Sebab kita kena ingat, sembahyang subuh kalau tak dapat nak diramaikan jemaah, jangan mimpi sembahyang lain. Sebab sembahyang subuh ni, macam sekarang subuh awal, patutnya orang boleh datang. Zuhur kita kerja, Asar kerja, Maghrib traffic jam, Isyak kadang tak sempat, supermarket tutup pukul 10, anak nak beli Color Luna 24, mana nak beli? 7E tak jual, kena pergi supermarket. Jadi subuh itu tak ada pilihan lah, kena datang masjid. Tapi subuh ni susah sebab
godaan dia bukan calang-calang. Ada satu hadis Nabi cerita, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin. Ada satu setan kerjanya khusus goda orang jangan bangun subuh. Special punya setan. Setan special. Kerja je kacau orang jangan subuh. Solat lain tidak ada setan special. Subuh saja. Sampai Nabi cerita, idza nama bi kulli uqratin yadribu alayka lailan tawila. Dia datang dekat kita, qafiyatir ra'si hadikum salasa uqadin. Dia sangkutkan dekat leher kita 3 tali. Punya jahat. 3 tali dia sangkut dan dia pegang tali itu. Kalau kita tak baca zikir kata Nabi, tali itu akan kekal duduk di leher kita, maka kita akan tidur sepanjang malam, tak sadar-sadar. Macam kita tengok orang bawa anjing jalan petang-petang, itulah rupa kita tidur. Setan punyalah, kurang ajar. Dia pegang leher kita. Jadi Nabi cerita apabila orang tu nak bangun sembahyang subuh, katalah azan subuh bagus, as-salatu khairum minan naum, dia pun tersedar. Bila tersedar, 3 tali ni setan tarik. Tarik yang pertama, tak payah bangun, baru dia baca hayya solah, lambat lagi. Tidur. Ditarik. Katalah kita berkeras, putuskan. Ada lagi 2. Baru nak bangun, baru azan, qomat lagi 20 minit, tidur dulu. Imam pun tak tolak lagi pada rumah, kau sibuk apa? Tidur balik. Katalah kita lawan juga, ada 1 tali, 3 tali dia guna. Punyalah dia bersungguh-sungguh tak bagi kita datang masjid sembahyang subuh. Tapi kalau 3 tali ni berjaya diputuskan, fa iza salla in halat uqdu, bila 3 tali itu diputuskan dengan kita mendirikan solat, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wala asbaha khabithan nafsi kaslana. Maka orang tu kalau berjaya putus 3 tali sembahyang subuh di hari itu, maka dia jadi pada hari itu orang yang lapang hati dan segar pada pagi itu. Tapi kalau dia lambat bangun, maka dia akan jadi kusut dan pemalas sepanjang hari. Hadis Muslim, hadis riwayat Muslim. Sebab itu wajar orang yang kerap sembahyang jemaah subuh di masjid, kita berikan anugerah pada dia, diberikan gelaran subuh warrior. Memang dia panglima sejati. Berapa ramai orang badan sado boleh angkat dumbbell berapa kilo, tapi nak mengangkat selimut berapa gram tu belum tentu dia boleh. Belum tentu. Nak mengangkat selimut, nak mengalihkan tu belum tentu. Besi dia boleh angkat. Kereta Myvi boleh jack begitu. Tapi nak mengalih Toto tu kan main susah. Subuh warrior. Cuma kadang tak boleh nak salahkan jemaah. Ada masa masjid kena mainkan peranan. Sebab itu saya selalu pesan pada pihak masjid, kalau azan, tengok belajar daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram sembahyang subuh azan berapa kali? 2 kali. Walaupun dia orang kalau tak azan pun orang datang sembahyang. Sebab kita memang package kita memang kita nak pergi sembahyang. Tapi tetap dia azan 2 kali. Dulu di Pahang kita ada keliling Jabatan Mufti minta masjid azan 2 kali. Tapi ada yang protes lah. Kita pun faham. Alah 2 kali pula lah, dalam allowance 450 macam-macam benda minta ya. Imam 850, tak ada masalah itu. Sabar. Tak wajib. Siapa benda ni siapa yang minat buatlah. Untuk atas jiwa kita lah. Ada orang bukan, dia jiwa agama. Dia suka tengok syiar berkembang. Dia azan, suruh 6 kali azan pun dia sanggup sebelum subuh. Tapi orang tak minat. Nah, tak apa. Lagi 9 nak apply kaedah Masjidil Haram, boleh 2 kali azan waktu subuh. Pukul 3 sekali, waktu subuh sekali azankan. Yang kedua, masjid PA system mesti mau tip top. Macam Masjidil Haram. Macam kita PA system malam ni baguslah, marvelous. Cuma tadi lah kelengkong-kelengkang, terlanggar wayak, kelembung, itu sajalah. Masjidil Haram tak pernah sekali pun masalah. Siapa sini pernah dengar Masjidil Haram ada problem PA system? Tak pernah. Meletup. Tak pernah. Alhamdulillah, tak pernah. Humming, tak pernah sekali pun. Apa sebab? Dia orang sangat serius tentang teknologi bunyi.
Kita orang pernah buat kajian. Macam mana Masjidil Haram punya PA system marvelous.